Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Di minggu ini kita akan sambung daripada tajuk yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Okey, tapi minggu ini kita akan belajar untuk melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okeylah murid-murid semua. Kita mulakan pembelajaran kita pada minggu ini dengan melihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan, mengaplikasi konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti fizikal dan menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti. Kriteria kejayaan kita pada minggu ini pula ialah mengaplikasikan konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti fizikal, iaitu dengan menjalankan ataupun melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan dengan lakuan yang betul. Jelas murid-murid semua? Baik. Okay, kita recap balik, ulang kaji semula apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Okey, aktiviti memanaskan badan ni apa sebenarnya? Okey, aktiviti memanaskan badan ni adalah aktiviti fizikal yang kita lakukan untuk meningkatkan suhu dan kadar nadi tubuh badan sebelum bersukan. Aktiviti yang kita buat untuk bagi panaskan badan kita. Dan bagi kadar nadi maksudnya siapkan jantung untuk bekerja sebelum kita nak mula bersukan. Okey. Kita tengok aktiviti menyejukkan badan pula. Okay, aktiviti ini merupakan aktiviti regangan yang dilakukan bagi merehatkan otot tubuh badan dan menurunkan kadar nadi pada keadaan normal selepas bersukan. Okey, aktiviti menyejukkan badan pula aktiviti regangan. Kita buat regangan pada bahagian lebih menumpukan pada bahagian otot tubuh badan, dan aktiviti ini juga dilakukan untuk menurunkan kadar nadi. Maksudnya nak turunkan balik denyutan jantung kita kembali kepada normal lepas daripada kita bersukan. Okey, adik-adik semua, kita tengok kepentingan aktiviti memanaskan badan. Okey, kepentingan aktiviti memanaskan badan dia ada di sini. Cikgu letakkan 6. Cikgu senaraikan 6. Yang pertama, membantu lebih tenang dan fokus. Aktiviti ini akan membantu kita untuk lebih tenang dan lebih fokus apabila kita nak bersukan. Kalau kita tak buat aktiviti memanaskan badan ni, kita tak boleh nak fokus. Kita tak boleh nak tenang. Sebab apa? Sebab tubuh badan kita tak bersedia untuk bersukan. Yang kedua, untuk mengelakkan kecederaan. Kalau kita tak buat aktiviti memanaskan badan, kita lebih cenderung untuk mendapat kecederaan apabila kita bersukan. Sebab badan tak bersedia untuk nak bersukan, nak melakukan pergerakan-pergerakan yang berat. Dan seterusnya, yang ketiga, untuk mengelakkan otot kejang. Biasanya orang Melayu kita panggil cramp. Nak mengelak daripada
kita cramp bahagian otot-otot yang tertentu, bahagian otot-otot yang besar pada tubuh badan. Sebab otot kita tak bersedia untuk nak bersukan, nak melakukan gerakan-gerakan yang mengejut. Okey. Seterusnya yang keempat, untuk meningkatkan prestasi sukan. Kalau kita tak memanaskan badan sebelum kita bersukan, prestasi kita semasa kita bersukan tu akan menurun. Akan menurun sebab badan kita tak bersedia dan kita tubuh badan ataupun otot kita ni tak dapat nak melakukan pergerakan, tak dapat nak bersukan dengan pada tahap yang optimum. Okey. Seterusnya yang kelima, untuk mengurangkan kesakitan lepas bersukan. Sama juga. Okey. Apabila kita tidak mulakan aktiviti bersukan kita dengan memanaskan badan, okey, otot-otot tubuh badan kita ni, setiap anggota ni dia akan terkejut. Tiba-tiba je terus main. Kan tak mempersiapkan, tak menyediakan lagi tubuh badan kita ni yang kita nak pergi main. So bila kita dah lepas bersukan, kalau kita tak melakukan aktiviti memanaskan badan, lepas kita main tu, tengoklah malam nanti satu badan akan rasa sakit. Sakit macam mana tu cikgu? Dia sakit pedih. Okey. Dan yang terakhir, aktiviti memanaskan badan ni penting untuk mempersiapkan kadar denyutan jantung. Okey, sama macam yang cikgu terangkan sebentar tadi lah. Okey, jelas murid-murid semua? Okey, maksudnya aktiviti memanaskan badan dalam bersukan, dalam PJ sangat penting. Sebab tu, okey, kalau kamu ingat balik semasa di sekolah, waktu sebelum COVID melanda kita, setiap kali waktu PJ, masa kamu ke Padang ataupun ke Gelanggang, cikgu selalu buat aktiviti dulu. Habis paling kurang pun cikgu akan suruh kamu jogging. Betul tak? Kan? Itu adalah salah satu cara untuk memanaskan badan sebelum melakukan aktiviti bersukan. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok kepentingan aktiviti menyejukkan badan. Tadi memanaskan badan, sekarang kita tengok kepentingan untuk menyejukkan badan pula. Okey, aktiviti menyejukkan badan ni penting kerana yang pertama, untuk menurunkan kadar denyutan jantung kepada keadaan normal. Okey. Lepas kita dah bermain, kan? Kita main, kita penat. Jantung bekerja keras. Okey, sebab kita bermain. So lepas kita dah habis bermain, kita kena buat aktiviti menyejukkan badan supaya jantung kita ni dapat kembali kepada keadaan normal. Baik. Yang kedua, mengembalikan kadar pernafasan kepada keadaan normal. Maksudnya cara kita bernafas pula. Masa kita main kita penat, kita akan tercungak-cungak semasa bermain. Tapi bila kita dah selesai bersukan, kita dah habis main, kita nak turun balik kadar pernafasan kita, supaya kita tak tercungak-cungak. Inilah kepentingan aktiviti menyejukkan badan. Seterusnya yang keempat, untuk merehatkan otot-otot dan ligamen serta sendi. Aktiviti menyejukkan badan ni lah aktiviti yang digunakan untuk merehatkan kembali otot-otot, ligamen dan sendi yang kita guna semasa kita bersukan. So lepas kita dah habis bersukan, kita dah guna otot-otot kita, kan, lari bersana sini, main bola dan sebagainya. Kita guna kebanyakan otot-otot pada tubuh badan kita dalam keadaan yang intensiti tinggi. Lepas tu bila kita nak berhenti, kita dah habis main, kita tak boleh berhenti secara mengejut. Otot kita ni masih apa orang kata dalam keadaan
nak melakukan pergerakan-pergerakan yang besar dengan intensiti tinggi. So bila kita dah habis, kita kena buat regangan supaya dia kembali menjadi orang putih panggil loose. Okey, dia kembali tenang. Otot-otot kita ni kembali tenang. Okey. Baik, dan yang terakhir, untuk mengelakkan kekejangan dan ataupun kesakitan pada otot. Okey, sebab apa kita kena merehatkan otot tadi? Sebab kalau kita dah habis main, kita tak buat aktiviti regangan menyejukkan badan, aktiviti regangan, maka kita akan mengalami kekejangan otot, kita akan mengalami kesakitan pada otot. Sebab tu aktiviti menyejukkan badan ni merehatkan otot-otot. Untuk mengelak. Sebab apa? Sebab masa kita dah main, otot ni tegang, dia tengah bekerja. Tiba-tiba berhenti, kita tak bagi dia rehat. Kita tak bagi signal pada dia bahawa kita dah habis dah melakukan aktiviti fizikal yang memerlukan dia bekerja dengan berat. So bila benda tu berlaku, dia akan duduk tengah main ni, dia tengah bekerja, tiba-tiba ni, tapi di dalam keadaan yang masih tegang nak ni. So akan berlaku kekejangan lah. Jelas murid-murid semua. Baik. Okey, sekarang kita tengok pada perbezaan antara warm up dan cooling down. Okey, kita tengok perbezaan. Yang pertama, perbezaan yang pertama, aktiviti memanaskan badan dilakukan sebelum melakukan aktiviti fizikal. Manakala aktiviti menyejukkan badan dilakukan selepas aktiviti fizikal. Satu sebelum, satu selepas. Okey, yang kedua, dilakukan dengan intensiti tinggi. Aktiviti memanaskan badan kita ni kita buat dengan macam beban kerja tu tinggi, sebab nak mempersiapkan otot kita daripada keadaan tenang, kan, tak buat apa, bergerak biasa, pergerakan yang biasa, tiba-tiba kita nak bermain. So kita kena lakukan dengan intensiti kerja yang tinggi supaya otot kita yang dalam keadaan relax dapat signal bila kita buat aktiviti intensiti tinggi, dia bersedia untuk bersukan. Jelas? Okey. Berbeza dengan aktiviti menyejukkan badan, dilakukan dengan intensiti rendah. Aktiviti menyejukkan badan dilakukan dengan intensiti kerja yang rendah. Untuk apa? Untuk menurunkan keadaan jantung kita, denyutan jantung kita, kadar pernafasan kita, dan yang terakhir nak menurunkan ketegangan pada otot lepas kita dah bermain. Sebab tu kita melakukan aktiviti menyejukkan badan dengan intensiti rendah. So yang kedua, satu intensiti tinggi, satu intensiti rendah. Okey. Perbezaan yang ketiga, aktiviti warming up meningkatkan kadar nadi, manakala aktiviti cooling down menurunkan kadar nadi. Sebab kita nak bersukan, kita nak siap sedia kita punya jantung, sebab kita akan bermain, kita akan bergerak banyak, kan. So kita buat supaya kita nak tingkatkan kadar nadi kita, nak tingkatkan jantung kita untuk bekerja semasa kita nak bermain. Okey. Berbeza dengan aktiviti menyejukkan badan, kita buat dengan untuk menurunkan kadar nadi. Kita nak kembalikan kadar pernafasan kita, kadar denyutan jantung kita kepada keadaan normal. Sebab kita dah tak buat dah, kita tak bersukan dah, tak melakukan aktiviti yang berat. Dan perbezaan yang terakhir adalah aktiviti warming up meningkatkan suhu badan, manakala aktiviti menyejukkan badan menurunkan suhu badan.
Okey. Jelas murid-murid semua ya? Baiklah. Okey, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ni. Jom kita tengok tugasan pada minggu ini. Okey, rancang satu sesi aktiviti memanaskan badan yang lengkap dengan lakuan yang betul. Okey. Rakam video aktiviti, lakuan pergerakan aktiviti memanaskan badan. Okey, buat aktiviti memanaskan badan bersama ahli keluarga yang lain. Mohon bantuan ahli keluarga yang lain untuk melakukan tugasan ini dan kamu boleh hantar video yang kamu rakam tadi dengan menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, link cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Okey, so maksudnya tugasan satu ni cikgu nak kamu rancang satu sesi aktiviti memanaskan badan. Terpulang kepada kamu nak buat macam mana, rancang. Okey, dan cuba buat aktiviti ini bersama-sama dengan ahli keluarga kamu yang lain. Okey, dah semua? Okey, tugasan minggu lepas cikgu suruh buat aktiviti setiap petang dan kamu kira kadar nadi. Ingat tak? Okey, so minggu ni buat aktiviti memanaskan badan. Nadi tak payah kira dah. Okey, jelas Baik, tugasan yang kedua. Rancang satu aktiviti menyejukkan badan yang lengkap dengan lakuan yang betul. Okey, rakam video aktiviti, lakuan pergerakan aktiviti menyejukkan badan sama-sama ahli keluarga kamu yang lain. Mohon bantuan ahli keluarga untuk membuat tugasan kamu ni dan hantar tugasan menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, tugasan satu tadi aktiviti memanaskan badan. Tugasan dua ni pula aktiviti menyejukkan badan. Terbalik sahaja. Satu sebelum kamu nak main petang-petang kamu buat rakam. Yang kedua, lepas kamu dah habis dah main, dah puas main, kamu buat aktiviti menyejukkan badan, kamu rakam dan hantar. Okey, hantar menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, cikgu letak link untuk tugasan tu dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Jelas semua ya? Okey, itu saja sesi pembelajaran kita pada minggu ini, murid-murid. Sebelum cikgu menamatkan video pengajaran cikgu ni, mohon kerjasama pada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran dengan mengisi kehadiran kamu. Gunakan link kehadiran yang cikgu bagi dan hantar tugasan yang cikgu bagi tadilah. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe video YouTube channel cikgu sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.